Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya membuat satu live tergempar, ya, dan tajuk live saya adalah pendedahan penuh, ya, kerjasama Anwar Zahid dan sebab sebenar PAS tolak UMNO. Dan saya lupa letak di bahagian tajuk maklumat berhubung kemungkinan Tok Mat Hassan menang atau kalah di Rembau. Okey, jadi inilah intipati live saya. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya hari ini, tetapi sebelumnya pastikan anda tunggu isyarat saya. Jadi live hari ini akan sentuh tiga perkara. Pertama, dua perkaranya berkait, ya, iaitu kerjasama Anwar Zahid, satu pendedahan, dan juga yang kedua, sebab PAS tidak ingin kerjasama dengan UMNO, maknanya sebab sebenar, ya, sebab sebenar. Dan yang ketiga, maklumat risikan berhubung kemungkinan Tok Mat Hassan menang atau kalah di Rembau. Dan di penghujung saya akan sentuh sedikit satu perkembangan baru setelah ditanya orang ramai berhubung kemungkinan pencalonan saya sebagai bebas di Perak. Okey, tetapi apapun saya akan jelaskan di hujung siaran. Okey. Okey, saya mulakan, ya. Jadi ada beberapa maklumat risikan, maklumat sumber yang bukan hanya, ya, disampaikan kepada saya, disampaikan kepada banyak pihak serentak, ya. Dan bergantung kepada pihak, maklumat itu dari sumber yang berbeza. Okey, contohnya ada sebilangan dapat dari sumber A, saya tak nak namakan lah, ya. Kemudian sumber B, sumber C, ya. Jadi sumber-sumber berbeza sedikit, tetapi intipati maklumat 90% sama. Okey, 90% sama. Jadi apabila saya membuat pendedahan sebegini, saya lazimnya tidak elak sebut perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan. Jadi saya cuma bertumpu kepada yang utama, iaitu kerjasama Anwar Zahid. Jadi untuk maklumat saudara-saudari, beberapa sumber telah memaklumkan bahawa Anwar dan Zahid bekerjasama secara sulit pada dan selepas PRU15. Menurut maklumat, ya, saya kira ramai dah terima, ramai maksudnya orang-orang yang giat politik atau ya, parti dan sebagainya, dan pihak-pihak tertentu seperti saya. Okey, ya, jadi bekerjasama, di mana kerjasama ni dikatakan melibatkan, ya, contohnya Anwar hendak bertanding di Tambun, jadi barisan mungkin letak calon yang lemah, kemudian PKR pula letak calon yang lemah di kawasan Zahid untuk memastikan Zahid menang dan sebagainya. Jadi ada kerjasama bukan hanya di kerusi Anwar dan Zahid, di beberapa kerusi lain, di mana jika dah dipersetujui PKR harus menang kerusi ini, maka BN letak calon lemah. Jika dipersetujui bahawa BN harus menang kerusi ini, PKR atau siapa-siapa letak calon lemah. Itu maklumatnya. Itu pertama. Keduanya, dikatakan selepas PRU15, kedua-dua PH dan barisan ni memang terketar-ketar, takut jumlah kerusi dia walaupun dijumlahkan bersama tidak cukup, tetapi andai kata cukup, mereka cuba pelawar GPS dan kemudian cuba bentuk kerajaan bersama, ya. Jadi andai kata DAP terlibat, sebab DAP tahu ke tak tahu itu saya tidak ingin buat spekulasi, tetapi andai kata DAP terlibat, semestinya sebelum PRU ke-15 DAP tidak akan mengaku, kerana sekiranya DAP terlibat, maka jika DAP mengaku sebelum PRU15, maka semestinya ianya parti itu akan dicemuh oleh pengundi Cina dan dia akan kehilangan pengundi Cina. Jadi saya tidak nafi atau tidak mustahil bagi saya lah, DAP juga bersetuju dengan kerjasama pakatan dengan barisan selepas PRU15,
ya, dengan alasan demi rakyat, demi kestabilan politik, alasan-alasan sama yang telah digunakan untuk menghalalkan perbincangan jajaran politik baru DAP dengan UMNO. Dan bila saya kata dengan UMNO ni melibatkan kluster mahkamah, maka pada ketika itu kita lihat DAP kurang menyerang kluster mahkamah. Okey. Jadi saya difahamkan Anwar dan Zahid bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional seandainya kedua-dua gabungan itu mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi untuk bentuk kerajaan bersama GPS. Dia memang takut dia akan kalah, tapi dia nak cuba. Okey. Perkara ini sebenarnya bukan baru, malah selepas PRU 14 saya dah berulang kali dedah kerjasama Anwar Zahid ni. Ya, beberapa bulan selepas PRU 14 saya dah dedah. Okey. Sayalah orang pertama yang mendedahkan kewujudan surat sokongan Anwar dan Zahid dan Najib kepada Anwar, di mana surat ini dihantar ke istana. Ya, saya orang pertama yang beritahu ada satu surat dan surat itu dihantar ke istana. Kemudian keesokan hari dan lusa lepas tu ada pendedahan-pendedahan lain. Ya, dan surat itu bukan hanya Najib dan Zahid menzahirkan sokongan terhadap Anwar. Zahid secara efektifnya telah menipu Yang di-Pertuan Agong apabila menyatakan kononnya seluruh Barisan Nasional menyokong pencalonan Anwar. Ini bohong. Ini telah mengejutkan ramai MP Barisan Nasional. Jadi Zahid sememangnya berancang untuk bersama Anwar sejak sebelum langkah Sheraton lagi dan sebelum PRN Sabah. Masa Mahathir masih menjadi Perdana Menteri, pada masa itu sudah ada banyak perbincangan antara Anwar dengan Zahid, dan selepas Mahathir meletakkan jawatan pun ada banyak perbincangan antara Anwar dengan Zahid, menimbulkan tanda tanya adakah sebenarnya Anwar sendiri terlibat dalam satu perancangan untuk cuba menjatuhkan kerajaan pimpinan gabungan dia sendiri, iaitu Pakatan Harapan. Ya, sehingga menyebabkan Bersatu menjadi takut dan keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi memang saya salahkan Muhyiddin kerana mengkhianati Tun, tetapi dari satu sudut anda tidak boleh salahkan MP-MP Bersatu yang dah takut sebab Anwar pada ketika Tun masih menjadi Perdana Menteri asyik buat sidang media nak cerita pasal sokongan majoriti. Ya, pada masa itu belum sampai 2 tahun. Anwar kata Tun janji nak beri lepas jawatan dalam 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Jadi mengapa sentiasa buat sidang media untuk menceritakan berkenaan sokongan majoriti? Di situ kita dapat tahu bahawa sebenarnya Zahid memberi janji-janji palsu kepada Anwar, keyakinan palsu kepada Anwar, kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar. Jadi bila Anwar dah yakin, dia kumpul akuan-akuan bersumpah daripada Pakatan Harapan, kemudian dia selalu buat sidang media. Pada masa Tun masih Perdana Menteri, kononnya dia ada sokongan majoriti. Ya, jika Anwar kata Tun nak lepas jawatan lepas 2 tahun, mengapa selalu buat sidang media? Tunggu je 2 tahun. Itu pun kita dapati satu penipuan, sebab sayalah antara orang yang menolong mendedahkan surat perjanjian sebenar pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, di mana jelas di dalam surat itu tidak disebut bila Tun akan alihkan kuasa. Jadi itu semua pembohongan Anwar dan kuncu-kuncu dia dan otai-otai dia. Ya, jadi saya masih saya nak beritahu, ya, bagi mereka yang tertanya-tanya mengapa PAS tidak ingin kerjasama dengan UMNO, jawapannya Majlis Syura PAS tidak membenarkannya. Dan sebab Majlis Syura PAS tidak membenarkannya adalah kerana maklumat sama yang diterima kononnya sudah berlaku satu persetujuan atau persefahaman antara Anwar dengan Zahid. Maka dengan itu Majlis Syura tidak membenarkan PAS bekerjasama dengan UMNO, dan atas sebab itu PAS memilih Bersatu. Itu yang saya difahamkan. Okey? Dan saya nak memetik apa yang pernah saya terbitkan pada 13 hari bulan September 2018. Okey, saya baca, ya. Najib dan Zahid sebenarnya ingin memasuki semula kerajaan menerusi pintu belakang dan terbuka pada kemungkinan UMNO untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mencantas Tun Dr. Mahathir Mohamad, biarpun terpaksa bersekongkol dengan PKR, DAP dan Amanah. Okey, jangan
pura-pura terkejut sebab kita dah lihat UMNO memang cuba membentuk jajaran politik baru bersama DAP. Jadi jangan terkejut, ya, jangan terkejut, ya. So ini saya tulis pada 13 September 2018 dan pada ketika itu benda ni tular dan saya cabar berulang kali Zahid untuk menafikannya. Okey. Kluster mahkamah melakukan ini tanpa pengetahuan PAS. Biarpun memujuk pucuk pimpinan PAS untuk bekerjasama dengan UMNO atas alasan PAS dan UMNO perlu mempertahankan kepentingan ummah menentang anasir jahat DAP. Ya, jadi PAS, dia UMNO, dia belakang PAS, dia pergi bincang nak kerjasama dengan Anwar. Oleh kerana Zahid mempunyai talian persahabatan yang erat bersama orang-orang Anwar, maka bermulalah langkah Zahid untuk cuba berunding dengan semua pihak untuk mencari formula yang mampu membawa UMNO kembali ke tampuk kepimpinan negara. Dalam satu mesyuarat, okey, Zahid ni dia letak kaki dia nak bincang dengan Anwar, dia letak kaki dia nak bincang dengan PAS, kemudian dua kaki dah guna, dia letak tangan dia pula, dia pergi cuba jumpa dengan Tun, nak bincang dengan Tun, dia nak bincang dengan semua pihak, tapi bila dia jumpa dengan Tun, dia tak bagi tahu Anwar, dia tak bagi tahu PAS. Bila dia jumpa dengan bincang dengan Anwar, dia tak bagi tahu PAS. Bila dia bincang dengan PAS, dia tak bagi tahu Anwar. Itulah Zahid Hamidi. Kemudian ada berlangsung satu mesyuarat antara Mahathir dengan Zahid di pertengahan bulan September. Mahathir memberitahu, saya difahamkan, Mahathir memberitahu Zahid sejelas-jelas yang mungkin bahawa Bersatu tidak boleh dan tidak akan menerima mana-mana pemimpin UMNO yang bermasalah. Dan Mahathir juga memberitahu bahawa ahli-ahli UMNO seandainya diterima masuk ke dalam Pakatan Harapan tidak akan diberi sebarang jawatan. Jadi Mahathir beritahu dengan jelas, kita tak mahu orang yang terpalit dengan dakwaan jenayah di mahkamah dan kita tak akan berikan jawatan kepada mana-mana ahli UMNO seandainya diterima masuk Pakatan Harapan. Tetapi apa yang Mahathir tidak tahu pada ketika itu ialah Zahid baru balik dari Jakarta, dan dia di Jakarta dia bersama 5 ahli Majlis Kepimpinan Tinggi UMNO dan 3 ahli Parlimen dari Barisan Nasional. Di Jakarta mereka bincangkan, ya, sama ada UMNO menyertai Pakatan Harapan bersama PKR, Bersatu, DAP dan Amanah, atau UMNO kerjasama dengan Anwar. Jadi pendek katalah, Zahid dah bincang dengan Anwar begitu lama dan sekarang mudah saja. Jika anda lihat di dalam Convention MIC, Zahid mengaku bahawa pilihan raya diawalkan bersangkut paut dengan kes mahkamah terhadap diri dia dan kes-kes mahkamah yang mungkin akan dikenakan terhadap kepimpinan parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain. Ini adalah pengakuan daripada mulut Zahid Hamidi, bukan kepada saya, kepada beribu-ribu delegasi di dalam Convention MIC, dan video itu sudah ditonton oleh berjuta-juta rakyat Malaysia. Jadi anda lihat, saya ada buat satu undian online. Okey, untuk makluman saudara-saudari, undian online ini yang dilancarkan semalam sudah nak masuk 24 sudah melepasi 24 jam, dan saya buat 2 undian. Dulu saya buat satu undian di mana saya gandingkan Perikatan Nasional bersama GTA. Keputusannya dah berapa hari dah, beribu-ribu orang sudah undi secara online, dan saya mewar-warkannya. Saya meletakkan link kepada undian-undian itu di YouTube untuk memastikan ianya terbuka, tidak berpihak kepada GTA ke DAP ke siapa, semua boleh undi. Dan biarpun sudah berlangsung berbelas-belas hari, undian tersebut menunjukkan gandingan GTA dan Perikatan Nasional, andai kata bekerjasama, dia akan sapu habis 72% undi popular. Barisan Nasional tidak mampu mencecah 6%, Pakatan Harapan tidak mampu mencecah 18%. Tetapi semalam saya memulakan satu undian baru di mana kali ini saya andaikan GTA dengan Perikatan Nasional tidak bekerjasama, ya. Dan sekali lagi saya mewar-warkannya, saya meletakkan link kepada undian ini di YouTube di ruang tajuk, dan saya akan letakkan malam ini juga supaya semua orang, tidak kira penyokong PAS, penyokong UMNO, penyokong siapa, boleh pergi undi. Dan jangan guna alasan kalau ada orang menghina saya sekat, anda tidak boleh undi. Anda masih boleh melihat link tersebut dan anda masih boleh pergi mengundi. Jadi keputusannya, walaupun saya dah war-warkan, sama.
GTA mendahului 48% undi popular, Perikatan Nasional 27%, Barisan Nasional hanya 8%, Pakatan Harapan hanya 16%. Ya. Kemudian saya membuat satu lagi undian, dan kali ini saya bertanya semalam juga, siapakah Perdana Menteri pilihan anda? Keputusannya, Tun Dr. Mahathir Mohamad 55% undi popular, Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya 23%, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi hanya 1%, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hanya 3%, Anwar Ibrahim hanya 16%. Jadi kalau anda lihat di media sosial, termasuk saya, diserang bertubi-tubi oleh Laskar Cyber atas undian-undian ini. Ini satu kebodohan. Yang pertama, sebabnya daripada bercerita dongeng dalam komen-komen Laskar ni, baik masuk undi. Mengapa tak masuk undi? Kedua, anda lihat Pakatan Harapan tidak berani buat undian online dia, begitu juga dengan Barisan Nasional. Ketiga, saya nak beritahu di sini sejelas-jelas mungkin bahawa serangan banyaknya datang dari Laskar Cyber PKR, Laskar Cyber UMNO dan Laskar Cyber Perikatan. Tapi khususnya PKR dengan UMNO. Jadi apa yang dilakukan oleh beribu-ribu akaun palsu ni adalah untuk menimbulkan persepsi online kononnya Mahathir ni dibenci rakyat, dan kononnya GTA ni tidak ada harapan, supaya bila orang-orang macam saya nak buat satu tinjauan, kami takut nak melafazkan ini keputusan dia sebab malu, ya. Tetapi ini adalah terbuka. Sebelum PRU14 yang selalu giat melakukan undian online sebegini menerusi Facebook, tak lain tak bukan Pakatan Harapan. Dan pada PRU14 kita lihat ketepatan keputusan PRU14 berbanding dengan keputusan undian online 90%. Jadi sekali lagi saya akan letak link di ruang tajuk bagi siaran ulangan ini di YouTube, dan anda boleh klik link itu dan pergi undi. Saya war-warkan, jika ada orang menghina saya sekat, tapi anda masih boleh tonton YouTube tersebut, dan anda masih boleh lihat link tersebut, dan anda masih boleh undi benda tersebut. Dan kita lihat prestasi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional amat teruk. So sekarang sedang dimainkan satu perang persepsi, iaitu kerah seluruh jentera Laskar untuk memburukkan Tun supaya orang takut nak sebut Tun ni mungkin akan jadi balik Perdana Menteri. Okey. So, ini pendedahan saya mengapa PAS tidak ingin kerjasama dengan UMNO dan kerjasama Zahid dan Anwar yang telah saya bongkarkan ini dah masuk 4 tahun dah, dan kerjasama ini tidak pernah berhenti. Baik. Sebelum saya ambil soalan, berhubung dengan soalan kepada saya, adakah saya akan bertanya, saya dah kata tidak, tetapi sebagai bebas, calon bebas, dan berdasarkan satu tawaran yang diterima oleh kumpulan tertentu yang bersetuju saya bebas untuk pendanaan dari segi deposit dan sebagainya, saya akan umumkan hari Khamis. Saya belum buat keputusan, tetapi dari segi kapasiti untuk membayar deposit dan sebagainya sudah ada, dan kumpulan ini dia memang cukup duit, jadi dia setuju bebas sebebas-bebasnya. Dia setuju saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, jadi saya belum memutuskannya. Tetapi seandainya saya terima, ianya akan berlaku di Perak. Jadi saya akan umumkan hari Khamis sahaja, sementara saya membuat keputusan. Baik, jika anda ada soalan, saya akan ambil 2-3. Okey. Tu Masik, utusan Melayu dah lama buat jangkaan, tak mustahil Tun M jadi PM buat kali ketiga. Ya. Steve Chong, Ismail Sabri pilihan saya terakhir, Dr. M pilihan saya. Ya, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan kepimpinan Ismail Sabri. Saya amat kagum dalam tempoh Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, itu hakikatnya. Tetapi menurut undian, Ismail Sabri antara yang paling teruk dari sudut sokongan. Saya perlu beritahu kepada anda, undian-undian sebegini lebih kepada undi popular, sebab ianya bukannya mencerminkan jumlah kerusi yang akan menang. Okey? Alright. Ada lagi soalan? RJ, undian telah saya sebarkan ke grup-grup. Ya, terima kasih. Banyak media-media termasuk TV Indah hubung. Ya, terima kasih. Ya, ramai
telah bantu sebarkan undian-undian tersebut, dan saya lihat disebarkan di portal PH, di portal BN. Jadi mereka terbuka untuk undi. Ya, faham tak? Faham. Kalau anda tak percaya saya tak boleh halang anda undi, cuba tekan undi. Anda sendiri akan lihat saya tak boleh halang. Okey, saya tak boleh tahu siapa undi. Facebook tidak mendedahkan siapa undi kat siapa. Dia tak dedahkan. So janganlah berretorika nak buang undi. Okey, Alje, saya nak tanya sedikit. Andai kata barisan, ya, saya tak nampak, ya. Andai kata Ismail Sabri tak cakap dengan Zahid, pasti ramai akan menyokongnya. Ya, itu sebenarnya satu kesilapan Ismail Sabri. Sekarang ni, kemarahan rakyat di luar sana adalah sebab Ismail Sabri bersetuju bubar parlimen. Walaupun Ismail Sabri ada sebab yang baik atau tidak ada sebab yang baik, rakyat dia tidak akan lihat. Dia cuma Ismail Sabri bubar parlimen pada masa musim tengkujuh. Bayangkan, ya, Zahid tidak fikir, Anwar tidak fikir, beratus ribu orang yang terkesan teruk dengan kegagalan kerajaan menangani banjir tahun lalu. Bagaimanakah perasaan mereka bila melihat kerajaan ini terus bubar parlimen demi kuasa dan kedudukan, bukan demi rakyat? Fikir. Dan bagaimana perasaan 2-3 juta rakyat yang dalam 4-5 tahun ini secara langsung ke tidak langsung terkesan dengan banjir, melihatkan kerajaan ini dalam musim tengkujuh, walaupun dapat laporan-laporan akan berlaku banjir, dia kerajaan tetap bubar parlimen, walaupun tak perlu, walaupun parlimen wajib bubar Julai tahun depan. Bagaimana perasaan mereka? Ya, so ini semua akan mempengaruhi keputusan undian. Ya, dan percayalah, Barisan Nasional akan dibelasah teruk. Okey. Dan Anwar Ibrahim antara pilihan-pilihan Perdana Menteri, dia duduk dalam golongan bawahan sekali bersama Zahid dan Ismail Sabri. Ya, saya kira rancangan Anwar ni akan kantoi sekali lagi. Ya, tetapi walau bagaimanapun saya dah beritahu, kempen saya ialah no Zahid, no Anwar. No Zahid, no kleptokrat. Siapa sahaja selepas tu bentuk kerajaan, saya tak kisah. Tapi negara memang perlukan tun. Dan anda perhati, Zahid ni secara tidak langsung dia akan dengar kritikan saya dan dia akan menjawab, walaupun tak sebut nama saya, dia akan jawab dengan propaganda dia. Tapi satu perkara ni Zahid buat-buat tak dengar. Saya cabar Zahid letak dalam manifesto Barisan Nasional akuan bersumpah yang ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional, no Anwar, no DAP. Zahid buat-buat tak dengar. Saya dah cerita benda ni dah berminggu-minggu, sampai orang lain pun dah mula cabar Zahid. Zahid buat tak dengar. Saya dah cabar Anwar, letak dalam manifesto Barisan Nasional no Zahid, no kleptokrat. Anwar buat-buat tak dengar. Cuba penyokong tanya, kalau PRU 14 kleptokrat, 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 kenapa kali ini PKR seolah-olah tidak menyerang Zahid dan kleptokrat? Kenapa? Kenapa Barisan Nasional seolah-olah senyap babak Anwar? Mengapa bila Anwar umum nak tanding di Perak, Zahid senyap? So anda buat rumusan sendirilah. Saya tak mau jadi orang yang cuba mendidik anda. Okey, baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.